Alhamdulillah. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalamun ala ibadil ladhina astafa. Amma ba'd. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa zaru zahiral ismi wa batinah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammadin wa barik wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammadin wa barik wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammadin wa barik wa sallim. Alhamdulillah, yang saya muliakan Tuan Pengurusi Majlis selaku pengurusi Surah Al-Jalil, Tuan Muhammad Zulkifli bin Muhammad Ghani, barisan imam, barisan AJK Surah Al-Jalil, para ahli jemaah sekalian, muslimin muslimat, hadirin hadirat kasih Allah Subhanahu wa taala. Bertemu kita malam ini kali pertama bagi saya di Surah Al-Jalil ni, dalam slot pengajian ilmu tasawuf, kitab penawar bagi hati. Dan katanya sebelum ni hari Jumaat tak ada slot apa-apa ya. Ni slot pertama kita. Mengikut tuan pengurusi, dia kata 2 minggu sekali lah. Kita tengok macam mana. InsyaAllah. Semuanya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi malam ini kita hanya mukaddimah, pengenalan tentang ilmu tasawuf terlebih dahulu sebelum pada kita masuk kitab penawar bagi hati pada minggu yang akan datang insya-Allah, sebelum pada pihak surau menyediakan kitab. Nak mengaji kena ada kitab depan, baru sedap kan? Jadi sebelum kita masuk pada kitab suka malam ini, insya-Allah kita nak kenal dulu lebih kurang apa itu tasawuf ya, tasawuf. Apa itu ilmu tasawuf? Apa itu tasawuf? Jadi tuan-tuan dikasihi Allah Subhanahu wa taala, muslimin, muslimat. Muslimin je, muslimat ada. Muslimin dikasihi Allah Subhanahu wa taala, dan muslimat juga yang ada alam maya pun mungkin ada. Ilmu tasawuf ni cara mudahnya, nanti kita sebut cara payah ada juga. Cara mudah dulu. Lepas ni saya akan sebut definisi-definisi ta'rif yang diberi oleh ulama ya, tentang ilmu tasawuf itu sendiri. Tapi saya nak buka lorong mudah dulu. Ihsan, seperti mana yang sabit daripada hadis Jibril, riwayat daripada Umar radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, "Istala'a alaina yawman rajulun." Bila mana datang kepada kami satu orang lelaki yang mana syadidu biyadhi thiyab wa syadidu sawadi sya'r, yang memakai baju yang begitu bersih putih dan rambut yang begitu hitam. Wala ya'rifu minna ahadun, kami pun tak kenal siapa ni. La yura alaihi safar, la yura alaihi atharus safar. Dia mari pun tak ada nampak kesan-kesan dia baru bermusafir. Tak ada kata kesan naik kuda, naik unta ke apa ke, tak ada. Baju putih bersih, rambut pun hitam lagi, tak ada kesan-kesan debu. Tapi sahabat kata, wala ya'rifu minna ahadun, kami tak kenal pun siapa ni. Sehinggalah dia mari hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia mari duduk depan Nabi, fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi. Dia hubungkan kedua lututnya kepada kedua lutut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa wada'a yadayhi
ila fakhizai. Lalu dia letakkan dua tangan di atas lutut baginda ataupun boleh jadi lutut beliau sendiri. Berhubung lutut sama lutut. Kita hari ni Bluetooth, bukan Bluetooth. Sekarang dah tak main dah zaman Bluetooth. Wi-Fi, 5G dan sebagainya. Kan? Jadi adab pengajian sebenarnya adalah kalau seorang-seorang lah, kalau ramai-ramai semua nak berlutut macam mana, lutut seorang satu je. Berlutut maknanya dekat. Itu Jibril mari ajar cara belajar adab mengaji itu sebenarnya. Mari dekat-dekat. Kalau seorang sama seorang kalau boleh belaga lutut tu. Ittisalul jisim, belaga, bersambungan jisim di antara jisim itu. Dia ada beri faedah yang tersendiri sebenarnya. Jadi bila dia datang dengan Nabi SAW, Jibril mengungkapkan 3 soalan. Pertama, akhbirni anil Islam. Khabarkan kepada aku tentang Islam tu apa. Yang kedua, akhbirni anil iman. Yang ketiga, akhbirni anil ihsan. Mal iman, apa itu iman? Maka Nabi SAW jawablah. Iman itu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wal khairi syarrihi wa qadrihi minallahi ta'ala wal ba'thi ba'dal maut. Yang kita sebut sebagai rukun iman itulah. Beriman kepada Allah, pada malaikatnya, pada kitabnya, kepada rasul-rasulnya, takdir baik dan buruk dan pembangkitan pada hari kiamat. Akhbirni anil Islam. Khabarkan ke aku pada Islam. Khabarkan kepada aku tentang Islam. Maka Nabi SAW menjawab, antashhada an la ilaha illallah wa syahadu anna Muhammadur Rasulullah, tuqimus salah wa tu'tuz zakah, tasumu Ramadan wa tu'tiz zakah wa tuhijjul bait man istata'a ilaihi sabila atau kama qala. Maka Nabi SAW sebut rukun Islam. Yang mana kita belajar daripada tadika, sekolah rendah kita belajar rukun iman dan rukun Islam. Soalan yang ketiga ni yang jarang kita dengar dan jarang dikupas oleh para ulama kita. Mal ihsan. Apakah itu ihsan? Tadi iman, apakah itu iman? Islam. Yang ketiga ni mal ihsan. Apa itu ihsan? Maka jawab Nabi SAW. Bukan Nabi jawab. Tukang tanya, dia sendiri jawab. Jibril jawab. Maka jawab apa? Jibril jawab, an ta'budallaha ka'annaka tarah. Ihsan itu 2 level. Pertamanya bahawa kamu beribadat, an ta'budallaha ka'annaka tarah, seolah-olah kamu nampak Allah. Ka'anna, kaf ditashbih di sini, diumpamakan seolah-olah. Kerana Allah Ta'ala tak bagi mata kepada kita di dunia ni sehingga kita boleh nampak Allah. Ru'yatullah, akidah kita Ahlussunnah wal Jamaah adalah di syurga nanti. Ru'yatullah di syurga nanti. Cerita pasal ru'yatullah ni panjang. Berkaitan dengan Isra' Mi'raj ni. Nabi Isra' dan Mi'raj ke langit. Berjumpa Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Melihat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi ru'yatullah. Jadi atas dunia ni kamu ibadat, Quran kamu, solah kamu, baca Quran kamu, puasa kamu, akhlak kamu, buat kerja kamu, ibadah kamu seolah-olah nampak Allah Subhanahu Wa Taala. Itu level pertama. Tapi kalau kami tak boleh bawa level ni, paling kurang level yang kedua ni, fa illam takun tarah, kalau kamu tak nampak Allah, maknanya kamu tidak ada hati mempunyai kaifiat yang mana sehingga kamu boleh nampak seolah-olah Allah di depan mata kamu. Fa innahu yarak, paling kurang kena ada keyakinan dalam hati kamu yang Allah Subhanahu Wa Taala yaraka, sentiasa melihat kamu. Itulah ihsan. Nama lainnya itulah tasawuf. Nama lainnya itulah ilmu adab. Nama lainnya ilmu akhlak. Nama lainnya ilmu hal. Nama lainnya ilmu hati. Nama lainnya ilmu rahani, nama lainnya ilmu batin. Nama yang pelbagai, hakikat yang satu saja. Tuan-tuan kasih Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi nak faham cara mudah, tasawuf ni apa? Tadi kami datang daripada Hulu Langat. Misal lah, sebab Hulu Langat ke sini tak ada highway. Kalau ada highway, 14, 15, 16 kan? Tiba-tiba kita punya Google Map ni,
Google Map dia tak detect. Waze kan. Waze dia kata camera ahead. Dia kata camera ahead detected. Oh, dia kata. Kita pun yang tadi 1516 tiba-tiba automatically jadi 70 ke bawah. Nah itu tasawuf tu. Kenapa? Kita faham, kita yakin yang kamera ada AES tu, sekali dia tangkap, kan? Dulu dia tangkap bahagian depan, nampak siapa bawa. Kan? Perempuan duduk tepi ke siapa, isteri ke siapa. Dia boleh detect, sekarang dia tembak belakang. Alhamdulillah. Tiba-tiba 70, 50 automatically. Kenapa? Yakin yang AES akan tangkap gambar, 2 minggu lepas tu akan sampai surat cinta di rumah. Demikianlah satu orang yang mana telah mendapat kefiat hati, keyakinan yang bulat dalam hati dia, pertama solat dia, ibadat dia, muamalat dia, muasyarah dia, dia rasakan yang Allah Subhanahu Wa Taala nampak jelas depan dia. Nampak macam mana? Seolah-olah. Itu kena belajar bab Tuhan pula. Bab zat Allah, bab sifat Allah. Zat Allah kita tak boleh nak kenal. La tafakkaru fi zatillah. Jangan kamu fikir tentang zat Allah. Kata Nabi SAW. Tafakkaru fi sifatillah. Atau kama qala. Fikirlah tentang sifat Allah. Kenal belajar tak sifat Allah? Sifat Allah 20. Tak, 20 tu umus sifat. Bukan sifat Allah 20 saja. Tapi kalau kamu belajar 20 sifat ini, kamu akan mudah untuk mengenali dan mengetahui segala sifat-sifat. Sairus sifat, segala sifat yang mencakupi kamalah, mencakupi kemuliaan Allah Subhanahu Wa Taala, itu sifat Allah. Tapi kalau tak faham yang 20 ni, nak faham sifat lain agak rumit sikit. Kan? Jadi, ibadat kita rasa seolah-olah nampak Allah. Seolah-olah nampak Allah. Begitu yakinnya kita, hati kita begitu bercahaya sekali seperti cermin yang bersih, nampak seolah-olah Allah Subhanahu Wa Taala. Saya punya guru hadis. Hazrat Maulana Abdul Karim Shah. Beliau punya guru adalah Maulana Abdul Haq Al-Qurwi. Dia adalah pengasas dan syekhul hadis Darul Ulum Haqqaniyah yang digelar sebagai Azhar Sani. Kalau Azhar nombor 1 di Mesir, Azhar di Pakistan, di tempat beliau di Peshawar. Mazhab Hanafi ni, kalau semayang, kalau orang qomat, qad qamatis solah, Allahu Akbar, imam duduk depan ni. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Imam kena terus, muqaranah. Selepas habis Allahu Akbar, imam kena Allahu Akbar. Kita ni tunggu lagi kan, untuk imam betulkan saf, rapatkan kaki, tumit semua. Dah semua okey baru. Itu afdal mazhab dia adalah terus muqaranah selepas tamatnya iqamah. Mazhab kita ni bila qad qamatis solah waktu tu disunatkan baru bangun. Mazhab Ahnaf ni sebelum datangnya qamat dia dah berdiri dah. Rapat-rapat semua dah settle dah. Bila habis saja qamat, imam terus. Tapi Maulana Abdul Haq ni berkhilaf dengan mazhab Hanafi ni. Dia macam Syafi'i kita. Bila dah habis qamat, dia duduk relax dulu. Lama. Begitulah rutin dia hari-hari. Maka bila anak murid dia tanya, Maulana, kenapa ni Maulana bila dah habis qamat? Kita tengok dalam kitab mazhab kita terus, yang terbaiknya terus angkat takbir. Tapi tuan, tunggu lama, hampir 2 minit, 3 minit. Hazrat Maulana kata, aku tak boleh nak angkat takbir selagi mana dalam hati aku tak rasa, tak nampak seolah-olah Kaabah depan aku, syurga kanan aku, neraka kiri aku, dan aku sedang semayang di atas titian sirat. Seolah-olah. Dia gambar macam tu dulu. Barulah aku boleh angkat takbir. Sebab tu aku lambat sikit tu. Itu nak sebut ihsan. Yang mana segala ibadat kita, puasa kita, jinayah, munakahat kita, nikah kahwin kita, segala-galanya kita buat seolah-olah nampak Allah. Paling kurang pun, apa saja amalan kita buat, kita kena rasa dan kita yakin yang Allah melihat kita. Hari ni tuan-tuan kasih Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kita semayang sunat 2 rakaat, tiba-tiba budak lalu duduk tepi kita, duduk perhati pakcik ni semayang, atas bawah kan.
Yang tadinya kita lalai, yang tadinya kita tak ingat Allah pun, budak ada kita terus jadi khusyuk. Budak duk perhati ni, pakcik semayang ni. Kan? Jadi kalau budak kecil pun kita yakin yang budak duk perhati kita, kita jadi okey tiba-tiba. Apatah lagi kalau kita yakin yang Rabbul Izzah, Malikul Mulk, Raja segala raja sedang memerhati kita, sedang bersolah, berzikir, buat tilawah dan sebagainya. Maka itulah yang disebut sebagai ihsan. Itulah yang disebut sebagai ihsan. Jadi tuan-tuan kasih Allah Subhanahu Wa Taala, untuk mensabitkan dalil syar'i bagi ilmu tasawuf ni, pertamanya Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Al-Quran, wazaru zahiral ithmi wa batinah. Hendaklah kamu meninggalkan dosa-dosa yang zahir, wa batinah, dan dosa-dosa yang batin. Dosa yang zahir, dosa luaran, dan dosa dalaman. Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-An'am, wa zahiru, hendaklah kamu tinggalkan dosa yang zahir dan dosa yang batin. Maka dalam tafsir Khazin menyebut ayat ini, al-muradu bi zahiril ismi af'alul jawarih. Yang dimaksudkan dengan dosa zahir adalah dosa amalan, perbuatan zahir, yakni anggota-anggota zahir. Itu dosa zahir. Yakni dosa yang kita buat dengan mata, dosa yang kita dengar dengan telinga, lagu-lagu yang lara, dosa yang kita buat dengan lidah mengumpat cakap keburukan orang, itu dosa zahir. Wa batinah, dan tinggallah dosa yang batin. Wal muradu bihi af'alul qulub. Yang dimaksudkan dengan dosa hati adalah dosa dalam hati yang tak nampak ni. Dosa dalam hati ni. Dosa riak, takabur, dosa hasad, dengki, sangka buruk pada orang. Satu orang Syekh Sufyan Suri, kalau tak silap saya, dia masuk dalam masjid, solat sunat. Lepas solat, ketika dia solat tadi, ada orang di ujung tadi duduk berzikir dengan jahri, suara yang kuat, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dalam hati dia mari, kawan ni riak nampak ni, suara kuat-kuat. Mari dalam hati je. Selepas itu, malam dia nak tidur, malam itu dia tidak diberi taufik untuk sembahyang tahajud. Dan perkara ini berlanjutan sampai 40 hari tak ada taufik. Allah Ta'ala tarik taufik sembahyang tahajud. Kenapa? Sangka buruk yang kawan tu sedang melakukan riak. Ini kesan dosa batin. Ini kesan dosa batin. Jadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyebut, tinggallah dosa zahir dan juga dosa batin. Hari ini alhamdulillah, thumma alhamdulillah, kita cuba seboleh mungkin untuk meninggalkan dosa zahir. Allah Ta'ala kata, kullil mu'minina yaghudduna min absarihim, katakan pada orang mukmin, rendahkan, tundukkan pandangan kamu bila melihat wanita bukan mahram. Demikian juga pada wanita, tundukkan pandangan kamu bila melihat lelaki bukan mahram. Jadi bila kita menundukkan mata, itu dosa. Kita mengelakkan dari anggota zahir. Tapi yang mari dosa terlintas dalam hati, kawan ni riak, kawan ni mari hasad dalam hati, mari takabur, rasa aku hebat, mari sum'ah, mari ujub, itu dosa batin. Ini dalil pertama yang mana kita perlu kepada tasawuf. Kenapa tasawuf itu penyucian daripada segala dosa-dosa batin terutamanya. Dalil yang kedua, sebelum itu, amalan-amalan kita ni dibahagi kepada 3 jenis. Satu iktibar, satu sudutnya ada 3 jenis. Satu amalan yang mana kaitannya faqat, hanya semata-mata dengan zahirul a'mal insan. Semata-mata dengan amalan zahir manusia. Seperti Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, kulu washrabu, makan dan minumlah. Lagi Allah Ta'ala tadilah ayat saya baca, kullil mu'minina yaghuddu, katakan pada orang mukmin tundukkan pandangan mata, itu amalan zahir. Allah Ta'ala sebut, fa'tazilun nisa'a fil mahid, si suami hendaklah mengelakkan para wanita kamu ketika dalam haid. Tak boleh nak langgar lampu merah. Itu amalan zahir. Amalan yang kedua, amalan yang mana kaitannya faqat semata-mata dengan amalan zahir batin, dengan anggota batin manusia. Kaitannya dengan batin manusia, dalaman manusia. Contoh Allah Ta'ala sebut apa? Wa tawakkal 'ala Allah, surah An-Nisa. Dan hendaklah bertawakal kepada Allah. Jadi tawakal ni bukan amalan zahir.
Bukan amalan anggota badan, tapi dia amalan kulub, hati kita. Lagi Allah Ta'ala sebut apa? Wa ufawwidu amri ilallah. Dan aku serahkan segala urusanku kepada Allah. Aku dah usaha, aku dah mujahadah, aku dah susah payah, aku dah planning baik-baik. Sekarang wa ufawwidu amri ilallah, aku serahkan segala urusan kepada Allah. Tawakal juga. Itu amalan hati. Fattakullah, takwalah kepada Allah. Itu amalan hati. Nabi SAW sebut, at-taqwa hahuna, takwa di sini, bukannya di sini, bukannya di sini, bukannya di sini, hahuna di hati. Jadi itu af'alul qulub, dia amalan-amalan hati. Satu amalan yang berkaitan dengan anggota zahir, satu amalan yang berkaitan dengan amalan hati. Amalan yang ketiga, amalan yang berkait rapat dengan dua-dua, anggota zahir dan juga amalan hati. Seperti mana Allah Ta'ala sebut, wa iza qamu ila salati qamu kusala. Dan bila mana mereka berdiri untuk sembahyang, Allah Ta'ala cerita tentang orang-orang munafik kan. Wa iza qamu ila salah, bila mana mereka berdiri untuk sembahyang, qamu kusala, mereka berdiri dalam perasaan malas. Ini tanda orang-orang munafik. Nauzubillah, nauzubillah, hari ni kalau kita sembahyang pun ada mari perasaan malas. Kan? Sudah ada sebesar-besar tanda munafik dalam hati kita. Allah maafkan kita. Jadi ayat ini menyatakan wa iza qamu ila shalah, mereka berdiri untuk sembahyang. Jadi berdiri untuk sembahyang itu kaitannya dengan amalan anggota zahir. Tapi berdiri dengan perasaan malas. Perasaan malas itu adalah amalan hati. Jadi jenis ketiga amalan yang kita buat adalah berkaitan dengan dua-dua, amalan zahir dan juga amalan hati. Juga dalam surah An-Nisa Allah Ta'ala sebut yura'unan nas. Mereka berdiri sembahyang yura'unan nas, untuk menunjukkan kepada manusia. Riak. Jadi berdiri sembahyang itu amalan zahir, kemudian menunjuk pada manusia, walaupun amalan itu tidak disukai, amalan mazmumah. Namun nak sabitkan di sini ada dua amalan, anggota zahir dan amalan dalaman, yakni hati kita. Khair. Itu dalil tasawuf dari segi syariatnya. Daripada sunnah Nabi SAW, hadis Bukhari dalam bab hifzul ilm, muka surat 130, Abu Hurairah radhiyallahu anhu menyebut, hafiztu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wi'ain, fa amma ahaduhuma fabathastuhu wa amma al-akhar falau bathastuhu quti'a hadzal bal'um. Abu Hurairah radhiyallahu anhu kata, aku telah menghafal daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam wi'ain, dua bekas daripada ilmu, dua bekas ilmu. Aku telah hafal dalam dada aku. Fa amma ahaduhuma, di antara dua bekas ni satu bekas, fabathastuhu, aku telah sebarkan, aku telah sampaikan kepada orang ramai. Wa ammal akhar, adapun satu bekas lagi daripada ilmu aku ambil daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, falau bathastuhu, kalaulah aku sebarkan secara secara umum, tidak secara khusus, quti'a hadzal bal'um, nescaya tengkuk ini akan dipancung. Ilmu apa tu? Itulah isyarah kepada ilmu batin, ilmu rohani, bukan ilmu batin tetak takluk tu. Itu ilmu lain. Ilmu batin makna ilmu dalaman, ilmu tasawuf. Itu mensabitkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa beliau belajar daripada baginda sallallahu alaihi wasallam dua jenis ilmu. Ilmu pertama dia panggil ilmu qal, ilmu fiqh, ilmu fiqh. Itu kena sebarkan ke dalam umat. Adapun ilmu hal kena sebar juga, bukan cara umum, ada cara khusus dia. Bila benda khusus dimuatkan secara umum, itu yang jadi fitnah tu. Itu yang jadi fitnah. Itu yang pertama. Dalil yang kedua, ketika mana ditanam, dikafankan, bila mana meninggalnya, wafatnya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, maka bila ditanamnya beliau, kata Abdullah bin Mas'ud dalam keramaian mengkafankan Umar radhiyallahu anhu tadi, dia kata hari ini telah luput daripada Islam 9 daripada 10 ilmu dalam Islam.
telah mati dah, telah luput 9 bahagian daripada 10 bahagian ilmu dalam Islam. Maka sahabat semua tercengang. 9 per 10 dah hilang. Takkan tinggal 1 bahagian lagi pada kita. Bila sahabat radhiyallahu ta'ala anhu menyatakan perasaan tak puas hati tadi, maka Abdullah bin Mas'ud kata, yang dimaksudkan 9 daripada 10 bahagian telah luput, bukannya ilmu berkaitan dengan nifas, berkaitan dengan haid, yakni bukan ilmu fiqih. Tapi itu adalah ilmu billah, ilmu berkaitan dengan mengenal Allah, ilmu berkaitan ilmu tasawuf, ilmu hal, ilmu hati itu. Itu yang kedua. Bila sahabat mendengarkan penjelasan itu, para sahabat yang lain semua sukut, diam semua, tak jawab apa. Maka telah sabitlah sini ijma'us sukut, kata ulama. Ijma'us sukut maknanya bila satu orang itu mengeluarkan satu pendapat, maka sahabat yang lain semua diam. Menandakan itu memang sahih daripada Nabi SAW. Kerana para sahabat ni mereka satu golongan, mereka tidak akan berdiam diri kalau satu orang mengeluarkan satu perkara yang bercanggah dengan syariat. Mereka sanggup mengeluarkan pedang untuk memenggal leher orang yang bercanggah dengan syariat. Jadi bila semua sahabat ketika kematian Umar, bila Abdullah bin Mas'ud kata begitu, mereka semua diam. Maka telah sabitlah di sini ijma' sahabah tentang perkara ini. Dan lagi diriwayatkan daripada Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu dalam kitabul Luma' dan juga ada Asadul Ghabah. Beliau kata, Nabi SAW telah ajar aku 70 daripada abwabul ilm, 70 daripada pintu ilmu. Dan Nabi SAW tak ajar ilmu ini selain daripada aku. Aku seorang saja. Makna kata ada sesetengah ilmu yang mana Nabi SAW ajar secara khusus kepada setengah sahabat, tidak diajar kepada sahabat yang lain. Tidak diajar kepada sahabat yang lain. Kenapa? Ilmu ini adalah ilmu khusus. Bukannya ilmu ulum. Ilmu umum. Adapun ilmu fiqah, bab nifas, bab haid, bab semayang macam mana, bab wuduk macam mana, haji, zakat macam mana, itu ilmu yang kena tak boleh nak sembunyi-sembunyi. Ilmu secara khusus itu Hazrat Ali radhiyallahu ta'ala anhu wa karamallahu juga kata, aku belajar daripada Nabi 70 bab daripada ilmu yang mana Nabi tak ajar selain daripada aku. Dan kita ketahui dalam sirah sahabat ada satu orang sahabat yang bernama Hazrat Huzaifah radhiyallahu anhu, yang mana beliau ni adalah satu orang yang disebut sebagai penyimpan mohor besar, penyimpan rahsia-rahsia amanah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa? Huzaifah radhiyallahu anhu. Beliau ni menyimpan senarai-senarai list orang munafik dah ada dengan dia. Ada dalam data dia, laptop dia ada. Kalau zaman hari ni ada laptop lah. Dia ada simpan. Siapa yang orang munafik tak munafik. Jadi sahabat tak tahu siapa munafik tak munafik. Cuma sahabat dan Umar radhiyallahu anhu khususnya dia akan intai. Kalau satu orang di kalangan sahabat meninggal, kalau Nabi tak pergi solat jenazah, macam tu. Orang tu munafik. Setakat tu je lah. Maka satu kali Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, dia mari jumpa Huzaifah. Dia kata, "Wahai Tuan Huzaifah, aku mari ni bukan nak suruh engkau bongkarkan rahsia Nabi SAW bahawa fulan ini munafik, fulan ini tak munafik. Bukan aku nak tahu siapakah senarai-senarai orang yang tersenarai dalam golongan munafik. Tapi aku mari hari ini aku nak tahu, adakah aku Umar Al-Khattab ni tergolong daripada golongan-golongan munafik." Dia curiga diri dia sendiri. Ini sahabat radhiyallahu ta'ala ajmain. Mereka tidak curiga orang lain. Kita ini terbalik, kita duk curiga orang lain. Orang ni betul ke akidah? Orang ni betul tak? Bid'ah je nampak ni. Orang betul khurafat je nampak ni. Kita duk curiga orang lain. Sahabat mereka curiga diri lebih daripada curiga orang lain. Kita ini curiga orang lain lebih daripada diri sendiri. Jadi saya nak sabitkan tadi, ilmu tentang golongan-golongan munafik dan ilmu tentang apa? Ilmu tentang fitnah akhir zaman ni Allah Ta'ala bagi khusus kepada Huzaifah radhiyallahu ta'ala anhu. Bagi khusus kepada Huzaifah radhiyallahu anhu. Juga ilmu-ilmu tentang fitnah akhir zaman ni. Hazrat Huzaifah kata orang lain mari pada Nabi SAW tanya tentang kebaikan. Ini dapat apa, buat ni dapat apa. Tentang khair, tentang kebaikan.
Tapi aku datang pada Nabi SAW tanya tentang fitnah-fitnah, tentang keburukan. Khususnya fitnah-fitnah yang akan berlaku sampai hari kiamat nanti. Bila ditanya kenapa? Dia kata supaya aku dapat mencegah, mengelak diri daripada keburukan syar tadi. Jadi mafhum kata di sini ada setengah-setengah ilmu yang Rasulullah SAW bagi spesial kepada sesetengah sahabat. Dan itu termasuk dalam ilmu tasawuf. Dan cerita yang masyhur tuan-tuan saya terdengar, yang mana satu orang sahabat yang dinukilkan oleh Imam Al-Baihaqi dalam Syu'bul Iman, bahawa satu kali Nabi SAW telah tanya seorang sahabat, Hanzalah. Nabi tanya, Nabi kata apa? Kaifa asbahta ya Harithah? Nama dia Harithah. Bagaimana kamu berpagi-pagi wahai Harithah? Maka apa jawab Harithah? Asbahtu mu'minan haqqa. Aku berpagi-pagi dalam keadaan mukmin yang hak. Tuan-tuan, ulama kata kita nak tahu sejauh mana dunia ataupun akhirat yang sentiasa membelenggu hidup kita ni, Allah Ta'ala letak satu termometer dalam diri kita. Kalau nak cek demam, pakai termometer. Nak cek iman pun ada termometer dia sendiri. Apa? Bangun pagi, kalau bangun alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Mari dah, hari ni aku tak siap tu, hari ni aku nak buat plan ni, sale aku, payment, itu ni. Maknanya kita banyak fikir dunia. Tapi kalau mari bangun pagi alhamdulillahilladzi sampai akhir, Allah, tahajud semalam tak bangun, lepas ni nak habiskan isyraq, nak habiskan zikir, nak pergi solat, nak pergi office nanti, nak sembahyang zuhur. Fikir akhirat dulu. Akhirat mukaddam. Maka termometer membagi tahu bahawa dalam dada hati dia dipenuhi dengan akhirat. Alhamdulillah. Jadi para sahabat ni bila mereka berjumpa di antara mereka, perkara pertama mereka tanya iman dulu. Tak tanya berapa kilo kurma jual hari ni. Tak tanya berapa ekor unta jual hari ni. Tak. Kaifa asbahta ya Harithah? Nabi kata sallallahu alaihi wasallam, bagaimana kamu berpagi-pagi wahai Harithah? Dia kata asbahtu mu'minan haqqa. Aku beriman berpagi-pagi dalam keadaan mukmin yang hak. Maka Nabi SAW menjawab, unzur, tengok Harithah. Ma taqulu, apa yang kamu kata tu? Inna likulli syai'in, inna likulli haqqin haqiqatan. Kenapa setiap sesuatu ada hakikat dia? Ma hakikatu imanik. Apakah hakikat iman kamu yang kamu kata pagi-pagi beriman dengan iman yang hak ni apakah? Hakikat perkataan kamu. Apa jawab Harithah? Dia kata, qala azafat an-nafsi 'anid dunya wa ka'anni anzuru ila arsy rabbi bariza. Dia kata, aku telah mengelakkan diri daripada nafsu dunia ini. Mana? Mengurangkan diri daripada nafsu dunia. Dan seolah-olah aku semayang seolah-olah anzuru ila arsy rabbi bariza. Seolah-olah semayang di bumi. Tapi hati-hati aku seolah-olah aku melihat di arasy Allah Subhanahu wa taala dengan jelas. Wa ka'anni anzuru ila ahli jannah yatazawarun, dan aku melihat ke arah penduduk syurga yang sentiasa saling ziarah menziarahi dalam syurga. Wa ka'anni anzuru ila ahli nar, dan seolah-olah aku melihat kepada penduduk neraka. Yatazawarun, yang mana mereka saling berjerit-jeritan, bertempik-tempikan di antara mereka. Semayang di mana tuan-tuan? Di bumi. Hati melangkaui alamul malakut, nampak syurga, nampak neraka. Semayang kita ini tuan-tuan, usah nak pergi syurga neraka, flag ni pun tak lepas. Usah cakap PPIM ni atap pertama pun tak lepas. Kaifiat hati kita. Jadi itu ilmu tasawuf yang perlu kita belajar supaya kita datang khusyuk dalam semayang, supaya cermin hati kita bersih sebersih mungkin. Tidak ada riak, tidak ada takabur, tidak ada sangka buruk, tidak ada itu, tidak ada segala mazmumah. Maka cermin hati kita akan bersih. Maka waktu itulah bila cermin bersih, cermin yang kecil tuan-tuan kasih Allah Subhanahu wa taala, bila kita bersihkan dia, walaupun kecil, dia akan nampak matahari yang besar. Tapi kalau cermin besar sekalipun, kita tak pernah cuci dia, tak pernah bersih dia, tak pernah lap dia, penuh dengan kabus dan kabuk, gajah depan mata pun tak nampak. Demikianlah cermin hati kita ni. Jadi Harithah tadi dia semayang di dunia, tapi hati dia nampak habis arasy Allah, nampak penduduk syurga sedang saling ziarah menziarahi nikmat dalam syurga, penduduk neraka sedang bertempikkan azab dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Bila dia kata begitu, Nabi SAW jawab apa? Ya Harithah, arafta
Ya Harithah, sungguhnya kamu telah mendapat makrifat yang sebenar-benar. Hati kamu telah mendapat makrifat Allah Subhanahu wa taala. Falzam, hendaklah kamu istiqamah. Hendaklah kamu istiqamah di atas amalan kamu ini. Kenapa? Benda ni tuan-tuan, dia bukan selalu mari. Time kita jaga dakwah kita, jaga zikir kita, jaga hati kita. Satu-satu kali mari dalam sembahyang kita rasa khusyuk kan. Tapi kan dikala kita duduk sibuk dengan projek kita, dunia kita, anak isteri kita, keperluan kita, maka dia tak mari benda ni tuan-tuan. Sebab tu Nabi SAW kata, falzam, hendaklah kamu istiqamah, lazim di atas benda ini. Itu daripada tasawuf yang sabit daripada Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Jadi tuan-tuan kasih Allah Subhanahu wa taala, berbalik kepada hadis Jibril yang saya baca awal tadi, mal iman, apakah iman? Iman itu adalah berkaitan dengan akidah kita. Jadi 3 perkara. Bila Jibril tanya Nabi, kemudian Jibril yang jawab, kemudian bila Jibril beredar, maka Nabi SAW tanya sahabat, wahai sahabat, adakah kamu kenal siapa orang yang mari kepada aku ni? Dia tanya, dia jawab. Semua sahabat kata tak tahu. Nabi SAW jawab, fa innahu Jibril atakum yuallimukum dinakum. Sesungguhnya yang datang tadi adalah Jibril. Dia datang kepada kamu, yuallimukum dinakum, untuk ajar agama pada kamu. Jadi maklum daripada sini ulama telah buat istimbat bahawa agama itu mempunyai 3 rukun. Pertama, 3 asas. Pertama, asas iman yang ditanya Jibril. Yang kedua, Islam. Yang ketiga, ihsan. Jadi ihsan ini adalah termasuk dalam tonggak agama. Tiba-tiba kita kata, tasawuf tak ada dalam agama. Tidakkah bercanggah? Ihsan tuan-tuan. Jadi iman tadi adalah berkaitan dengan ilmu akidah. Akidah kita, tauhid kita pada Allah Subhanahu wa taala. Kita nak kenal zat Allah, kita nak kenal sifat Allah, af'al Allah, asma Allah. Itu tauhid. Dan ulama-ulama yang tadwin kitab, yang memberi jiwa, raga, masa mereka untuk memperelokkan ilmu ini dan mengajar pada umat ilmu ini, ulama-ulama itu disebut sebagai mutakallimin. Disebut sebagai mutakallimin. Kemudian mal Islam itu adalah ilmu fiqh. Ilmu berkaitan dengan wuduk kita, solat kita, puasa kita, haji kita ni, Ramadan dah dekat ni. Puasa apa yang wajib, apa yang sunnah, apa yang membatalkan. Jadi ulama-ulama yang bagi jiwa dan masa tadwin kitab, ajar kita tentang perkara-perkara berkaitan dengan fikih ini disebut sebagai faqihul ummah ataupun disebut sebagai a'immah, imam-imam mazhab, ataupun disebut sebagai mujtahidin, para mujtahid. Kemudian ihsan tadi, an ta'budallaha ka'annaka tara, bahawa kamu beribadat seolah-olah nampak Allah, paling kurang rasa Allah melihat kamu. Maka ulama yang bagi jiwa, bagi masa, jiwa raga dalam mengajar umat tentang ilmu hati ini, maka ulama-ulama tersebut sebagai ulama sufi, sufiyin. Ulama sufi. Jadi ulama-ulama dalam bidang apa mereka bagi jiwa, bagi masyghullah kesibukan mereka, maka Allah Subhanahu wa taala akan buka hikmah ilmu dalam bidang tersebut. Likulli fannin rijal. Ulama hadis kata setiap fan, setiap bidang ada rijal dia, ada orang dia. Dalam ilmu hadis ada rijal dia. Ilmu fiqh ada rijal dia. Ilmu tafsir ada rijal dia. Ilmu mantik, balaghah, alat, semua ada rijal, ada orang dia. Ada kepakaran yang tersendiri. Dari segi dunia kita pun hari ni, kan, kalau sebut doktor bukan semua pakar, kan? Kalau bak tulang ada pakar tulang dia. Bak kanser ada pakar kanser dia. Bak kecil manis ada pakar kecil manis dia. Ortopedik ada ortopedik dia. Apatah lagi ilmu Islam. Ada kepakaran masing-masing. Jadi ulama yang bagi jiwa dalam ilmu hati ini, atau disebut ilmu ihsan, ilmu akhlak ini, disebut sebagai ulama sufiyin. Tuan-tuan kasih Allah Subhanahu wa taala. Kok berapa dah kita? Dah masuk Isyak kita sambung 5-10 minit lagi insya-Allah. Saya nak habiskan. Jadi tuan-tuan kasih Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita lihat apakah kata ulama tentang tasawuf ini.
Syekh Abu Talib Makki rahmatullah alaih dalam kitab beliau Qutul Qulub menulis, huma ilmani asliyani la yastaghni ahduma 'anil akhar bimanzalatil Islam wal iman. Murtabitun kullu minhuma bil akhar kal jismi wal qalb illa la yanfakku ahadun an sahibih. Syekh Abu Talib Makki dia kata, satu hakikat, satu syariat. Syariat dan hakikat ni, yang mana ilmu tentang fiqh tadi, solat kita, puasa kita disebut sebagai ilmu fiqh dan juga ilmu syariat. Ilmu syariat. Adapun perkara yang berkaitan dengan hati, kalau dalam solat khusyuk kita, hadirnya hati kita pada Allah Ta'ala, itu disebut sebagai apa? Hakikat. Syariat dan hakikat. Jadi Syekh Abu Talib Makki kata dua-dua asliya ni, dua-duanya asli. Benda asli ni. La yastaghni ahadun 'anil akhar, tidak terlepas satu daripada yang lain. Makna dua-dua saling lengkap melengkapi. Tak boleh tinggal salah satu. Bimanzalatil Islam wal iman, seperti mana Islam dan iman. Iman dan Islam saling lengkap melengkapi, tak boleh tinggal salah satu. Murtabitun kullu minhuma bil akhar, yang mana saling murtabit, melekat. Hakikat dengan syariat. Kal jisim wal qalb, seperti mana badan kita dengan hati ni. Satu orang itu ada jisim, ada jasad, tapi tak ada roh, tak ada hati, dia tak disebut insan. Satu orang yang mana ada hati tapi tak ada jasad, juga tak disebut insan. Demikianlah satu orang itu hanya syariat saja. Masya Allah, fikih betul, solat betul, semua betul, tapi hati tak betul. Maka la yanfakku ahadun min ashabihi, mana tidak boleh berpisah salah satu di antara yang lain. Syekhul Islam Zakaria Ansari rahmatullah alaihi menulis, asy-syari'atu zahirul haqiqah wal haqiqatu batinu syariah. Syariat itu, syariat dan hakikat kan. Dia kata syariat itu adalah zahir bagi hakikat, dan hakikat itu merupakan batin bagi syariat. Faham tak tuan-tuan? Seolah-olah syariat ni ada dua. Syariat zahir, syariat batin. Batin pada hakikat pada dua. Hakikat zahir, hakikat batin. Maka syariat itu merupakan zahir pada hakikat, dan hakikat itu merupakan batin bagi syariat. Wahuma mutalazimani, dan dua-dua hakikat dan syariat itu saling lazim melazimi. La yatimu ahaduhuma illa bil akhar, tidak lengkap salah satunya melainkan dengan yang lain tadi. Hazrat Imam Malik bin Anas rahmatullahi alaihi menulis, man tafaqqaha wa lam yatasawwaf faqad tafassaqa. Barang siapa, Imam Malik ni, Imam Malik bin Anas radhiyallahu anhu, dia kata man tafaqqaha, barang siapa yang belajar ilmu fiqh, lumat dah ilmu fiqh, wa lam yatasawwaf, tapi tidak bertasawuf, tidak mempelajari ilmu tasawuf, faqad tafassaqa. Ini masyhur qaul ini. Faqad tafassaqa, sungguhnya dia telah fasik pada Allah Ta'ala. Belajar ilmu fiqh saja, tapi tidak belajar ilmu tasawuf, dia fasik. Wa man tasawwafa wa lam yatafaqqah, tapi siapa yang belajar ilmu tasawuf, masya-Allah, lumat ilmu tasawuf. Sebut kitab mana dia boleh ulas belaka. Cakap, masya-Allah, atas langit saja. Kan? Wa lam yatafaqqah, tapi tak belajar ilmu fiqh. Rukun semayang pun tak tahu, sunat wuduk pun tak tahu, perkara membatalkan puasa pun tak tahu. Maka apa kata Imam Malik? Faqad tazandaqa, sungguhnya dia telah zindik. Iman di luar saja, hati tidak beriman kepada Allah Ta'ala. Wa man jama'a bainahuma, barang siapa yang menghimpunkan kedua-duanya, yakni himpunkan fikih dengan tasawuf, faqad tahaqqaqa, barulah dia dapat hakikat dalam erti kata yang sebenar. Baru betul. Kata Imam Malik bin Anas radhiyallahu anhu. Jadi saya nak akhiri pengajian kuliah kita malam ini dengan apa itu tasawuf di sisi masyayikh para ulama. Jadi masyayikh memberi pandangan yang berbeza. Saya nak ringkaskan beberapa pandangan saja. Hazrat Junaid Baghdadi rahmatullah alaih merupakan ustaz kepada Syekh Ali Qisab. Bila ditanya apakah itu tasawuf, dia kata tasawuf itu nama kepada akhlak karimah, nama kepada akhlak yang indah. Itu tasawuf. Yang lahir pada zaman yang indah dan timbul daripada orang yang indah. Itu tasawuf. Tasawuf, dia kata, nama kepada akhlak yang cantik, yang timbul pada zaman yang cantik, yakni zaman sahabat dan zaman Nabi, yang zahir daripada dada, tubuh, badan seseorang yang syarif, yakni Nabi Muhammad SAW. Jadi bila mana satu orang belajar akhlak daripada
dada ustaz dia kepada dada sampailah bersambungan pada Nabi SAW, maka itulah tasawuf. Jadi ilmu akhlak itu tasawuf. Lagi, Hazrat Junaid Baghdadi bila ditanya tentang tasawuf, dia kata, tasawuf itu nama kepada palingkan hati kamu daripada makhluk dan bina hubungan kamu dengan Rabb, yakni Khalik. Pesongkan hati kamu daripada makhluk dan hubungkan hati kamu dengan Rabb, Khalik, pencipta kamu. Itulah tasawuf. Ya. Hazrat Ammar bin Musman Makki dia kata, tasawuf itu adalah satu orang hamba sentiasa sibuk dalam amalan pada setiap masa dan setiap masanya ada amalan yang tertentu. Faham tak? Itulah tasawuf. Maknanya satu orang itu setiap masa ada amalannya dan setiap amalan ada masa-masanya. Faham tak? Setiap masa ada amalan, setiap amalan ada masanya. Maknanya satu orang yang mana dia mengisikan setiap jam dia, minit dia, saat dia dengan amalan-amalan yang tertentu. Dan setiap amalan itu ada masa-masa dia. Kan? Contohnya majlis ilmu macam ni, tiba-tiba mari duduk semayang awabin. Mana lebih afdal? Ada masa dia. Setiap amalan itu ada masa-masa dia. Dan setiap masa itu perlu diisi dengan amalan-amalan. Kenapa? Amalan-amalan itu seperti satu gerobak. Gerabak kereta api kan? Gerabak. Ada gerabak jamnya. Ada gerabak minitnya. 60 minit. Jam. 24 jam. Maka setiap gerabak-gerabak tadi perlu diisi dengan amalan-amalan. Tapi setiap amalan itu ada gerabak-gerabak itu sendiri. Ada gerabak wudu belajar saja belakang sekali. Ada gerabak VVIP depan sekali. Jadi setiap amalan kita susun mengikut gerabak-gerabak masa tadi. Dan yang terakhir sekali, bila ditanya Syekhul Hadis Maulana Zakaria rahmatullah alaih, banyak ni ada 10. Saya baca habis malam ni, tuan-tuan lagi. 3 saja nak baca malam ni. Syekhul Hadis Maulana Zakaria rahmatullah alaih, pengarang kitab Fadil Amal ni. Ini Fadil Amal dia karang untuk orang awam. Untuk para ulama dia karang Masya Allah berjilid-jilid, lebih 21 jilid kitab Aujazul Masalik, kitab syarah Aujazul Masalik, kitab syarah kitab hadis Imam Malik, Muwatta Imam Malik. Sehingga ulama-ulama Maliki baca, dia kata, ni pengarang ni bukan, ini mesti orang kita ni. Bila diperhati-perhati tengok rupanya mazhab Hanafi. Maulana Zakaria, Aujazul Masalik. Dan banyak lagi kitab Tarajimul Abwab, kitab-kitab apa itu, Daras Bukhari, Takrir Bukhari dan sebagainya, dia tulis untuk orang alim. Dan untuk kita orang biasa ni, Fadail Amal. Kita baca hari-hari hadis tentang fadilat solat, fadilat zikir, fadilat dan sebagainya. Beliau kata bila ditanya apakah tasawuf, dia kata tasawuf itu bermula dengan apa? Innamal a'malu bin niyat. Betulkan niat kita dulu. Orang bertasawuf pertama bermula dengan betulkan niat. Dan pengakhiran tasawuf adalah di mana? Tadilah ihsan. An ta'budallaha ka'annaka tarah. Bahawa kamu beribadat kepada Allah seolah-olah nampak Allah. Paling kurang kamu rasa Allah melihat kamu. Jadi permulaan stesen tasawuf adalah membetulkan niat. Dan akhir sekali destinasi yang terakhirnya adalah ihsan itu sendiri. Itu kata Maulana Zakaria rahimahullahu ta'ala. Itulah tuan-tuan kasih Allah subhanahu wa ta'ala muqaddimah malam ini tentang kitab yang kita akan pelajari minggu-minggu yang akan datang yang disebut sebagai kitab penawar bagi hati. Jadi tasawuf ni bukan nama kepada terbang atas langit. Dah masuk tasawuf sikit lagi boleh raib Masuk tasawuf sikit lagi boleh terbang Bukan nama supernatural tasawuf, tuan-tuan. Tasawuf itu ilmu hati, ilmu akhlak. Nak buang segala mazmumah dalam hati kita, maka kitab penawar bagi hati. Penawarkan ubat bagi hati. Hati kita yang berkecamuk, hati kita yang cinta dunia, hati kita yang masih duk hasad pada orang lain, hati kita yang sangka buruk pada orang lain, hati kita yang malas, lalai, ini semua termasuk dalam penyakit-penyakit hati. Maka kitab penawar bagi hati merupakan penawar bagi hati-hati kita yang berkecamuk ini. InsyaAllah mudah-mudahan kita akan baca. Dan insyaAllah kita harap pihak masjid boleh carilah kitab kepada tuan-tuan yang duduk ni. Kita ngaji sambil kita ada kitab di depan kita. Boleh insyaAllah ta'ala. Jadi cukuplah malam ini sebagai muqaddimah kuliah kita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi afiah kepada saya khususnya dan tuan-tuan saya untuk berkongsi pengajian kitab penawar bagi hati, insya-Allah Ta'ala. Jadi mudah-mudahan apa yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, apa yang cacat celak daripada nafsu sendiri dan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.
اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا إلى سواء السبيل. رب زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم آت أنفسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها مولاها. صلى الله تعالى سيدنا حبيبه محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين. جزاكم الله.